أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabani al-Islami wa Qawaid al-Ahkam, atau yang lebih dikenali dengan nama Arba'in An-Nawawiyah, iaitu yang mengandungi 42 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya yang relatif muda, iaitu sekitar 45 tahun. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung, iaitu hadis yang ke-24, Al-Hadithur Rabi'u wal 20. Hadis yang ke-24 adalah merupakan di antara hadis-hadis yang panjang dalam Arba'in An-Nawawi ini. Ya, Arba'in An-Nawawiyah ini tidak banyak hadis yang panjang. Pertama kali kita temui hadis yang agak panjang berbanding dengan hadis-hadis yang lain adalah hadis yang kedua, iaitu tentang Jibril AS datang bertanya kepada Nabi SAW 4 soalan. Ya, wa yu'allimu, untuk mengajar kepada para sahabat Nabi SAW tentang agama. Ya, atakum yu'allimukum dinakum, ya, iaitu Jibril AS datang kepada kamu untuk mengajar tentang agama kamu. Dan sekarang ini adalah hadis yang kedua, yang panjang. Dan hadis ini pula adalah hadis qudsi. Yang pertama yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in ini. Dan di dalam Arba'in ini ada beberapa hadis, tak sampai 5 hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Iaitu hadis yang sebelum itu kalam Allah Ta'ala ini terbahagi ada 3 macam. Yang pertama Al-Quranul Karim, itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Al-Kitab, iaitu kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul-Rasul sebelum ini, iaitu seperti kitab apa? Zabur untuk Nabi Daud AS, Taurat untuk Nabi Musa AS, Injil untuk Nabi Isa AS. Dan yang ketiganya adalah hadis qudsi. Ya, dan ini merupakan hadis yang pertama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memperkenalkan kita dengan salah satu daripada jenis hadis
Dan hadis qudsi menduduki tangga yang tertinggi berbanding dengan hadis yang datang daripada Nabi SAW. Kerana hadis qudsi adalah dia merupakan adalah datang daripada Allah, tapi diriwayatkan dalam lafaz ucapan Nabi SAW. Ya, jadi ya, hadis qudsi adalah ya, dia dipanggil juga hadis ilahi atau rabbani, iaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Rasulullah SAW dan Nabi SAW menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbezaan di antara hadis qudsi dan Al-Quranul Karim. Yang pertamanya, Al-Quran adalah dari Allah Taala, lafaz dan maknanya. Ya, semuanya lafaz maknanya daripada Allah Taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafaznya, redaksinya, matanya daripada susunan Nabi SAW. Yang keduanya, Al-Quran seluruhnya adalah ayat-ayatnya adalah pasti, tidak ada keraguan. Ya, kerana dia mutawatir dan Allah menjaminnya. Sedangkan hadis qudsi ya, ada padanya ya kategori-kategori. Ya. Ada kategori iaitu mutawatir, ya, sahih, hasan, dhaif, palsu dan sebagainya. Yang ketiganya adalah membaca Al-Quran, dia diberi pahala dan dia merupakan ibadah. Orang yang membacanya satu huruf diganjari 10 ganjaran. Ya, dan dia dibaca dalam solat. Sedangkan hadis qudsi tidak memiliki keistimewaan tersebut. Tak boleh dibaca dalam solat dan tidak disebutkan satu huruf yang daripada hadis qudsi itu sama dengan 10 ganjaran. Yang keempat, kalimah-kalimah yang dibaca ya dari Al-Quran dikatakan ayat. Ayat-ayat. Ya. Alif Lam Mim, satu ayat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 2 ayat. Ayat yang kedua. Ya. Dia merupakan, apabila lengkap sekumpulan ayat, maka dia dinamakan surah. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Ya, tak dipanggil ayat-ayat, tak panggil. Dia dipanggil hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Ini penting catat. Dan yang kelimanya adalah lafaz Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak. Itu pengenalan dulu. Kemudian hadis-hadis qudsi ini, hadis-hadis qudsi ya, dia tidak mengungkapkan, tidak menatijahkan hukum-hukum fiqh atau syariat-syariat yang terkait dengan ibadah. Ya. Jadi matan teks ucapan Nabi SAW yang disandarkan kepada Allah, iaitu hadis qudsi ini, dia hanya memfokuskan kepada isi kandungnya kepada pembinaan dan pendidikan jiwa manusia. Ya. Sesuai dengan tujuan-tujuan syar'i dan rabbani. Maknanya dia lebih kepada apa? Pembentukan pribadi, ya, iaitu memberikan khabar gembira, ya, khabar peringatan. Dan secara mudahnya adalah hadis-hadis qudsi ini adalah dia memotivasi, memberikan dorongan, semangat, ya, agar kita ya melakukan amal-amal ketaatan dan amal-amal yang dianjurkan. Tu. Dan hadis-hadis qudsi juga mengingatkan kita agar menjauhi diri daripada kemaksiatan, dosa, ya, kemungkaran, menyeru kepada kebaikan, ya, keutamaan serta akhlak mulia, dan mengarahkan setiap pribadi agar menyintai dan mencari redha Allah. Dan kemuncaknya mendorong setiap diri untuk berusaha meraih syurga dan memperingatkannya pada masa yang sama tentang azab neraka. Jadi kesimpulan mudahnya adalah hadis qudsi dia padanya terkandung nasihat, padanya terkandung pengarahan, padanya terkandung pendidikan jiwa, iaitu tazkiyatun nafs, pembentukan pribadi, karakter. Dia tak menatijahkan hukum, ya, tak menjelaskan tentang hukum hakam, syariat dan sebagainya. Boleh faham? Ya, ini adalah ya hadis qudsi secara ringkas. Adapun perinciannya maka kita boleh rujuk di dalam, iaitu kitab-kitab yang membicarakan tentang hadis, ya, ataupun kita panggil kitab seperti dalam kitab Mustalah Hadis diterangkan hal yang berkaitan dengan ya kategori hadis-hadis. Baik, itu secara ringkas sebelum kita masuk kepada pembacaan hadis. Ya. Baik, kita baca hadis ini, ya, kita baca secara lengkap, kemudian kita ya terjemahkannya.
Iaitu Al-Hadithur Rabi' wal Ishrun. Hadis yang ke-24. Ya, sambil dibaca, sambil ikut dalam hati. Tengok teksnya, ya, dan ya, dengar pembacaan hadis itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Zarr Al-Ghifari radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari takhti'u takhti'u boleh je. Ya. Kat mana tadi? Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah rawahu Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Telah berlalu penjelasannya. Kerana sebelum ini kita telah bertemu dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa yang beliau riwayatkan daripada Rabb-nya Azza wa Jalla, bahawa dia, yakni Allah Taala berfirman. Nanti kan Nabi sallallahu riwayatkan daripada siapa? Sanadnya sampai kepada Allah. Ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Zar, begitulah turun sampai kepada Imam Muslim. Baik. Jadi untuk melihat sanad lengkapnya, maka rujuk kepada Sahih Muslim hadis nombor 2577. Baik. Apa firman Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, wahai hamba-Ku, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzolimi. Ini adalah, ya, perintah Allah, peringatan Allah yang pertama kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua,
Firman Allah, wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu adalah sesat. Ya, berada dalam kesesatan. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Nescaya aku akan berikan kepada kamu petunjuk. Itu adalah peringatan Allah Ta'ala, perintah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu adalah lapar. Kamu tu semua lapar. Kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku. Nescaya aku beri kamu makan. Itu adalah perintah Allah yang ketiga. Yang keempat, wahai hambaku, setiap kamu adalah telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Nescaya aku akan berikan pakaian kepada kamu. Perintah yang kelima, wahai hambaku, sesungguhnya kamu selalu berbuat salah, buat dosa, buat maksiat di waktu malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni seluruh dosa kamu. Maka mohonlah ampun kepadaku. Nescaya aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian perintah Allah yang ke-6, wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan dapat menimpakan bahaya kepadaku sehingga kamu dapat membahayakanku. Dan kamu tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku sehingga kamu dapat memberi manfaat kepadaku. Ini peringatan Allah, perkhabaran. Kemudian yang ketujuh, wahai hambaku, sekiranya orang yang pertama dan yang terakhir daripada kamu, manusia dan jin daripada kalangan kamu, semua itu seperti hati salah seorang daripada kamu yang paling bertakwa. Makna berhimpun semua manusia tu paling bertakwa semuanya. Maka semuanya itu tidak akan dapat menambah sedikit pun daripada kerajaanku. Tak berbekas kepada kerajaan Allah. Kemudian peringatan, perkhabaran Allah Ta'ala yang ke-8, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir daripada kamu, manusia dan jin dari kalangan kamu semua, seperti hati salah seorang daripada kamu yang paling jahat. Ini jahat pula, tadi baik, bertakwa. Maka semuanya itu tidak akan dapat mengurangi sedikit pun daripada kerjaanku. Paling bertakwa, berhimpun semuanya. Paling jahat, berhimpun semuanya. Tak akan memberi apa-apa tambahan atau pengurangan terhadap kerajaan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dia Al-Ghani. Dia tidak berkehendak kepada makhluknya. Makhluknya lah yang berkehendak kepada Allah. Kemudian yang ke-9, wahai hambaku, firman Allah Ta'ala, seandainya sekiranya orang yang pertama dan terakhir daripada kamu, manusia dan jin dari kamu daripada kalangan kamu semua berada di satu tanah lapang, kemudian setiap daripada mereka meminta kepadaku, lalu aku memberikan permintaannya itu. Maknanya semua jin dan manusia berkumpul semuanya. Kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Allah, minta Allah bagi semuanya. Hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan ke dalamnya. Tak berbekas langsung. Dan yang ke-10 yang terakhir, yaitu firman Allah Ta'ala, wahai manusia, wahai hambaku, ya ibadi, sesungguhnya itu semua adalah amalan-amalan kamu yang aku tulis untuk kamu. Kemudian aku menyempurnakannya untuk kamu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah dia sekali-kali mencela. Jangan mencela orang lain, kecuali dia mencela diri mereka sendiri. Jadi, firman Allah, iaitu ucapan yang terakhir kalam Allah dalam ucapan lisan Nabi SAW, bahasa Nabi SAW, adalah kesimpulan daripada 9 perkara yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita sebagai wasiat yang sangat agung, peringatan yang sangat agung, perintah yang sangat agung. Disimpulkan pada yang terakhir, iaitu terhadap seluruh amal-amal yang kamu lakukan itu, semua itu, 9 perkara itu adalah amal-amal kamu yang aku tulis untuk kamu. Kemudian aku menyempurnakannya untuk kamu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maknanya takdir dia telah ditetapkan mendapat kebaikan, maka hendaklah dia puji Allah.
jika dia dapat mematuhi seluruh perintah Allah tadi yang 9 itu. Namun kebalikannya, kalau dia tak menunaikan salah satu atau seluruhnya, atau mana-mana, ya, yang Allah Ta'ala jelaskan tadi, menerusi lisan, susun bahasa Nabi SAW, maka jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kerana nanti di negeri akhirat, manusia saling salah menyalahkan, khususnya ketika dihumbankan ke dalam neraka. Sampai dalam neraka bergaduh lagi. Dia menyalahkan iblis, sebab iblis tu yang menyebabkan mereka sesat. Tapi iblis, syaitan berlepas diri. Sebagaimana disebut dalam surah Ibrahim ayat 30 hingga 33. Bagaimana dialog yang berlaku di dalam neraka. Ya. Mereka menyalahkan iblis. Iblis defend diri dia. Aku berjanji, Allah berjanji. Aku tak menepati janji, Allah menepati janji. Dalam ayat lain juga menyebutkan tentang perdebatan itu. Masya Allah. Ya, baik. Jadi hadis ini sungguh merupakan hadis yang sangat agung. Hadis Qudsi yang pertama, dan dia merupakan hadis yang sangat mulia. Ya. Hadis yang sangat mulia kerana di dalamnya terkandung, ya, kaedah-kaedah agama dan cabang-cabangnya serta manfaat yang sangat besar bagi kita. Kerana ya, hadis ini Nabi SAW yang mendapatnya daripada langsung daripada Allah Ta'ala dan langsung menyampaikan kepada kita, iaitu merupakan peringatan, ya, peringatan yang sangat jelas supaya kita, ya, berbuat tindakan terhadap 10, ya, perkara yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Baik. Jadi hadis ini mengandungi 10 perkara, ya, iaitu Allah seru, ya, bagaimana Nabi SAW, ya, menyampaikan kepada umatnya, iaitu di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW. Nabi SAW, ya, adalah seorang yang benar, siddiq, fatanah, menyampaikan. Tak ada satu pun yang Nabi SAW sembunyikan. Dan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang ke-24 ini, iaitu tentang, ya, 10, ya, kewajipan yang datang dari peringatan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi hendaklah kita menunaikan hak 10 ini, supaya dengan itu kita selamat di dunia dan di negeri akhirat. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang 10 wasiat Allah Ta'ala. Yang dimulai yang pertama, iaitu jangan melakukan syirik kepada Allah. Sama ini, sama dengan wasiat yang pertama. Tak ingat dah surah Al-An'am kalau tak silap, ayat 31. Cuba tengok Al-Quran, betul tak? Surah Al-An'am ayat 31 itu adalah 10 wasiat Allah Ta'ala. Ya, sebelum ini kita sempat menjelaskan sampai wasiat yang kedua. Kemudian kita terhenti, ada baki 8 lagi. InsyaAllah panjang umur nanti ada kesempatan kita akan jelaskan berbaki 8 itu. Itu tentang betapa wajibnya kita mengetahui tentang 10 wasiat Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Baik, mari kita lihat satu persatu. Baik, secara ringkasnya, ya, secara ringkas dulu hadis ini, iaitu firman Allah Ta'ala yang pertama, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzolimi. Jadi di sini iaitu tentang perintah, iaitu peringatan, ancaman daripada Allah Ta'ala, jangan melakukan kezoliman. Ya. Dan kezoliman itu, ya, di antara perkara yang sering diperingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan kezoliman itu, ya, Nabi SAW menyebutkan ada 3 jenis kezoliman. 2 berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, 1 berkaitan sesama manusia. Sebagaimana yang dipaparkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya, ya, az-zulmu salasatun. Kezoliman itu ada 3 bentuk. Fazulmun la yatrakuhullah, ya, iaitu kezoliman yang tak akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, zulmun yughfaru, kezoliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah wazulmun la yughfaru. Yang ketiga adalah kezoliman yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 bentuk. Ulang Profesor, apa yang pertama? Kezoliman apa? Tak akan ditinggalkan oleh siapa? Allah Ta'ala. Baik, yang kedua? Keampunan pula. Kezoliman yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala.
Yang ketiga, kezaliman yang tak akan wazulmun la yughfaru. Ya. Yang pertama, kezaliman yang tak akan ditinggalkan oleh Allah. Betul kan? Yang kedua, kezaliman yang diampuni. Dan ketiga, kezaliman yang akan diampuni. Baik, sekarang. Tak sama. Yang pertama, la yatrukuhullah. Kezaliman yang tak akan Allah tinggalkan. Yang kedua, kezaliman yang Allah ampuni. Yang ketiga, kezaliman yang tak diampuni. Boleh faham? Tapi Nabi SAW jelaskan lagi. Fa'amma zulmu alladhi la yughfaru. Adapun kezaliman yang tak akan diampuni oleh Allah, apa dia? Fasyirku la yaghfiruhullah, iaitu syirik kepada Allah. Allah tak akan ampun. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Iaitu Allah sebut syirik adalah kezaliman yang besar. Maksiat yang paling besar, kejahatan yang paling besar, dosa yang paling besar, dan kemurkaan Allah Ta'ala yang paling besar. Tu terhimpun 5 pada dia. Ya. Sebab apa dia paling besar Allah tak ampun? Sebab dia menjadikan tandingan-tandingan niddan, sekutu-sekutu. Meletakkan makhluk tu sama taraf dengan Allah, iaitu diberi hak peribadatan sama. Maka ini sudah tentu menyaingi Allah, menjadikan makhluk sebagai tandingan. Itu adalah larangan terbesar Allah Ta'ala kepada makhluknya. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam untuk put back them on track, those who deviate from the right path or straight path. Sebab itulah Allah utuskan Rasul untuk membawa kembali, pulang ke pangkuan jalan. Setelah berlalunya masa, mereka keluar daripada garisan yang lurus. Ketika mana? Pertamanya ketika berlaku kesyirikan pertama di atas buku bumi, itu diutuskan Nabi Nuh alaihissalam. Itulah Rasul yang pertama. Ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, tak berlaku. Ya, setelah berlalu 10 kurun, barulah mula sedikit demi sedikit syaitan berjaya membisik-bisikkan agar mereka sesat, akhirnya syirik kepada Allah. Itu secara ringkas. Dan ini telah kita jelaskan dalam pelajaran Tauhid. Ya. Yang keduanya adalah wa amma zulmu alladhi yughfaru. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman selain daripada dosa syirik kepada Allah. Faham? Ya. Baik. Yang ketiga, ya. Tadi fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Jadi kezaliman yang Allah ampuni adalah yaitu kezaliman hamba terhadap Allah Ta'ala, selain daripada dosa syirik tadi. Dia tak solat, dia minum arak dan sebagainya, melanggar larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu wa amma zulmu alladhi la yutraku. Adapun yang ketiga, kezaliman yang Allah tak akan tinggalkan. Allah tak biarkan begitu, ada pembalasannya, yaitu fazulmul ibad, yaitu kezaliman hamba. Hamba dengan siapa ni? Yaitu kezaliman para hamba di antara sesama mereka. Fayaqtassullahu ba'dahum min ba'd. Maka nanti Allah akan tegakkan keadilannya, yaitu Allah akan memberikan hukuman kisos sebahagian mereka atas sebahagiannya yang lain. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan banyak bab-bab yang melarang kezaliman. Contoh dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa sutahallu maharimahum. Takutlah kamu terhadap kezaliman, kerana kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Di dunia kamu boleh buat kezaliman lah. Zalim terhadap hak Allah, tak menunaikan hak Allah, zalim terhadap sesama manusia,
Kamu berleluasa, berbahagia rela melakukan kejahatan, penindasan, penipuan, dan sebagainya lah. Dan takutlah kamu akan sifat kedekut. Sebab kedekut telah membinasakan orang yang sebelum kamu. Kezoliman dan kedekut itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Betul kan? Kezoliman dan kedekut ni terhimpun pada zaman siapa ni? Siapa? Contoh kedekut Namrud. Korun. Namrud pun sama lah. Dia kaya. Fir'aun tu menindas rakyat, zolim. Pemimpin-pemimpin yang zolim, ke mana mereka? Orang-orang yang kedekut, ke mana mereka? Ya. Tu, sebab kezaliman dan kedekut ni, bakhil tu, itulah dua sifat yang mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah, kejahatan, dan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka. Jadi kezaliman ya adalah satu perkara yang wajib kita menjauhkan daripadanya. Sebab itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita contoh, iaitu kezaliman sesama kita. Yang paling sulit ni, ya, buat jahat dengan kawan, tipu kawan, tak bayar hutang kawan, mengutuk, menghina, memfitnah, mendedahkan aib orang lain. Ya, Nabi SAW pesan kepada kita. Ya, sebagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhama." Ya, wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlimati. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Ini salah satu hadis yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan. Hadis ini mirip dengan hadis yang satu lagi yang lebih menakutkan, iaitu hadis apa? Muflis. Ya, hadis yang menyebabkan seseorang itu muflis di negeri akhirat nanti. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, buat zalim pada saudaranya, baik terhadap kehormatan atau sesuatu hal yang lainnya, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Ya, minta pada orang yang kita zalimi itu, sama ada dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita, dan apa saja tindakan yang pernah kita lakukan yang termasuk dalam kategori kezaliman, hendaklah dia datang kepada orang itu minta dihalalkan. Maknanya apa? Minta maaf. Ya, sekarang juga kata Nabi SAW, sebelum datangnya ketika mana dinar dan dirham tidak lagi bererti. Di negeri akhirat kita tak boleh bayar. Ya, kalau di dunia kita boleh bayar sebab masih ada duit. Di akhirat nak bayar dengan apa? Sekejap lagi ganti dia. Ya. Jika dia mempunyai amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar penganiayaannya. Kita ni di dunia bukan seorang yang kita buat zalim ni. Barangkali satu negara kita buat zalim. Kalau dia seorang pemimpin yang zalim, nampak tak? Kalau rakyat dia ada 30 juta terzalimi, macam mana ni nak selamat? Itu pemimpin atas. Belum lagi ahli kabinet dia. Ya, sampai yang paling kecil siapa pemimpinnya? Iaitu ahli Dewan Undangan Negeri daerah dia. Dia menzalimi terhadap wakil dia, rakyat dia, pengundi dia, istilah sekarang. Sebab tu jadi pemimpin ni, ya, para salah takut sekali, tak nak ni. Orang sekarang berebut-rebut, saling jatuh menjatuhkan untuk naik ke kerusi kekuasaan. Kenapa? Mereka nampak kedudukan, darjat, kehormatan, pangkat, gelar, kekuasaan dan kekayaan. Dia tak nampak ni, dia tak nampak ni. Bila kamu melakukan hak, yang mengambil hak rakyat, melakukan kezaliman, maka bagaimana kamu nak selamat? Kecuali satu jalan, istiharkan. Ya, minta maaf kepada semua rakyat. Sebenarnya saya sebagai seorang pemimpin tentu banyak kesilapan, kealpaan, kelalaian. Ya, tidak menunaikan hak tuan-tuan. Minta maaf, ampunlah dosa saya. Sebab saya tak sanggup nanti di negeri akhirat untuk berhadapan dengan tuan-tuan. Kerana tuan-tuan akan datang dan menuntut hak tuan-tuan sebagai rakyat. Agak-agak pemimpin tu pernah fikir tak begitu? Kalau dia fikir begitu, tak jadi dia jadi pemimpin. Takut. Ya. Sebab apa? Nanti dia muflis.
Dan jika dia tidak punya kebaikan, kata Nabi SAW, maka kejahatan orang yang dizolimi itu akan diambil dan dibebankan padanya. Apa yang dia dapat? Di dunia barangkali dia dapat pelbagai perkara dari sudut dunia. Tapi di negeri akhirat, apa dia dapat? Bahang api neraka. Wal'iyazbillah. Kita tambah lagi satu hadis. Lebih mengerikan daripada hadis tadi. Penjelasan. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Anna Rasulullah SAW qala, atadruna mal muflis? Tu Nabi SAW tanya kepada para sahabat, atadru, adakah ya kamu tahu siapakah mereka yang muflis? Bankrupt. Orang Indonesia bilang apa? Bangkrut. Bangkrut. Kita bankrupt. Bahasa Inggeris kita bankruptcy. Ya, kalau bahasa kita yang Melayunya muflis. Ya. Qalu, ya, para sahabat pun jawab, al-muflisu fina man la dirham wala lahu wala mata'. Para sahabat jawab. Mereka tahu rupanya istilah dari sudut huruf kebiasaan, tapi jawapan mereka itu merujuk pada dunia. Orang yang muflis itu di sisi kami adalah mereka yang tidak ada duit, tiada dirham, ya, dan tidak pula harta benda. Betul lah. Apa pun tak ada pada dia. Selai sepinggang aja. Itulah orang muflis. Betul kan? Tak ada harta. Yang ada pakaian dia sajalah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, ya, faqal innal muflisa min ummati, ya, bahwasanya, ya, sesungguhnya orang yang muflis daripada umat aku, yaitu, ya, man ya'ti, yaitu mereka yang datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mereka datang, ya'ti, datang, ya, datang pada hari kiamat. Mana semua kita kan ada di negeri akhirat, di padang mahsyar, dihalau datang kepada Allah. Ya. Allah datang untuk menghisap kita. Berbaris kita dalam keadaan tunduk, takut. Ya. Datang pula dalam keadaan persiapan, bukan tangan kosong, iaitu yaumal qiyamati bisolatin, dengan bawa banyak pahala. Pahala apa? Solat. Hadis solat ni. Ni hadis ni merujuk pada orang yang datang bawa amal ibadah. Ni extreme case, maknanya orang soleh. Jadi fahamlah kebalikannya, kalau orang yang tak soleh lagi parah kedudukan dia, betul kan? Mafhum mukhalafahnya. Ni nak beri peringatan kepada orang yang beramal di dunia. You are not safe yet. Ya, tak selamat lagi walaupun kamu datang dengan bawa banyak amal. Amal yang utama yang disebut oleh Nabi SAW ada solat. Solat tu amal yang pertama dihisap. Jaga solat ni di dunia, bukan calang-calang. Jadi memberi peringatan pada kita yang mendirikan solat, menjaga solat, ya, kita belum selamat. Ya, dengan Allah, hak Allah kita selamat. Tapi yang tak selamat ni hak sesama manusia. Ya, bisolatin, bawa banyak pahala solat dia di dunia. Ya, wasiyamin, pahala puasa. Ahli puasa dia Ramadan, memanglah. Tambah lagi puasa sunat berbagai-bagai. Wa zakatin, ahli keluar zakat. Ya. Zakat wajib, zakat sunat, sedekah sunat. Rajin dia. Ni Nabi SAW sebut 3 ibadah pokok yang paling besar. Ya. Wa ya'ti, tapi pada masa sama pula dia datang membawa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Banyaknya. Pada masa yang sama juga bawa dosa. Dosa apa? Iaitu dia datang bawa pahala tadi banyaklah, tapi pada masa yang sama bawa juga, iaitu apa? Dosa. Dosa apa? Berkaitan dengan manusia. Iaitu dia suka mencela orang. Qad syatama haza. Suka mencela, mengutuk orang, menghina orang, mendiskreditkan orang. Ya. Kemudian menuduh orang. Suka tuduh. Sekarang ni bahaya ni, bahaya. Ya Allah, jauhlah kita daripada perkara tersebut. Kan? Tuduh tanpa bukti. Kemudian keluar pula dalam TV, tunjuk pula muka dia. Padahal orang itu walaupun dia telah terjatuh ke dalam maksiat, ada peluang dia bertaubat kepada Allah, Allah ampun dosa dia. Betul kan? Itu menjadi ujian bagi kita. Khawatir kita belum diuji lagi oleh Allah seperti itu. Moga-moga Allah tahan lisan kita. Apa yang boleh kita buat, iaitu kita mendoakan kebaikan agar dia bertaubat. Ya, setiap orang diuji dengan cara yang berbeza. Cuba lihat di zaman Nabi SAW, kita selalu sebut tentang kisah
Ma'is radhiyallahu an yang berzina. Kemudian perempuan Ghamidiah. Ya, dan juga ada lagi yang lain. Semua mereka itu insaf, menyesal, bertaubat sungguh-sungguh. Kemudian dijatuhkan hukuman rejam. Sehingga ada di antara sahabat meremehkan mereka. Tu seolah-olahnya pezina. Jahat kan? Memanglah jahat. Sebab langgar perintah Allah. Tapi disebabkan dia bertaubat, kemudian dia redha dengan hukuman rejam, maka Allah ampun seluruh dosa dia, masuk syurga. Jadi memberikan peringatan kita sepanjang zaman. Ya, pelaku-pelaku maksiat itu masih lagi berada di bawah rahmat Allah. Dia menyesali, telanjur. Ya, itu ada iman lagi. Kita belajar sebelum ni kan. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Betul kan? Allah suka orang seperti itu. Ya. Jadi berhati-hati. Ya Allah, ampunlah dosa kami kesemuanya jika memiliki sifat sangka buruk. Kerana itu adalah tipuan. Syaitan sedang menipu kita. Sehingga ramailah orang yang mengutuk kawan tersebut. Ya. Kita boleh tidak, kita tak redha dengan kesalahannya. Tapi kesalahannya belum dibuktikan lagi. Baru ditangkap, baru didakwa. Betul kan? Hakikatnya dia saja yang mengetahui. Ya, Allah Ta'ala yang mengetahui dan dia juga mengetahui. Benar atau tidak? Ya. Maka kita hendaklah menahan lisan-lisan kita. Jangan menghina dia, jangan mengutuk dia. Tapi kita boleh untuk tidak redha dengan maksiat dia jika itu benar. Ya. Boleh saja dia teraniaya, betul kan? Orang buat laporan palsu pada dia. Kecuali nanti mahkamah yang menetapkan kamu ya cok, ketuk, tukul tu, hakim kata kamu didapati bersalah. Dengan bukti-bukti yang konkret tanpa sebarang adanya kesamaran ataupun without any doubt. Tak ada langsung keraguan yang boleh menggugurkan kes. Ketika itu. Tapi itu pun ketika dijatuhkan, apa yang perlu kita buat? Sebagai tanda sayang kita kepada dia disebabkan terlanjur, doakan supaya dia bertaubat, supaya dia diberikan hidayah, dia kembali kepada Allah. Kan Nabi SAW beri peringatan, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'i at-tawwabun. Ya. Anak Bani Adam ni semua melakukan kesalahan. Kesalahan. Ya. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Tengok kisah Ma'is radhiyallahu an. Ada di antara dulu yang membunuh, kemudian dia jatuh dibalas bunuh. Ya. Hukum dunia terangkat pada dia. Hukum akhirat terangkat pada dia juga dengan dia bertaubat kepada Allah. Jadi ingat, sejahat-jahat manusia ada lagi kunci untuk dia selamat, iaitu bertaubat kepada Allah. Selama mana dosa dia itu berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan manusia telah ditegakkan qisas tadi, hudud. Hukum had telah terangkat. Ini jangan menghina, melecehkan, menjatuhkan, mengutuk, mengata berbagai-bagai. Tahan lisan. Kalau tidak nanti dia jadi muflis ni. Ini nampak ni? Ya, mencela orang itu. Menghina, menuduh tanpa bukti. Ya, tambah lagi asap Jawa bagai. Semua rencah-rencah dia sambung. Ya, seolah-olah dia itulah hakim, dia itulah peguam bela. Dia itulah pendakwa. Padahal dia orang sembang duduk kedai kopi je. Takutlah tentang hadis ini kerana kamu sedang melakukan kezoliman. Dia bukan kezoliman individu ni, berjamaah lagi orang ramai duduk kat meja kopi, kat kedai. Dalam Facebook lagi tulis macam-macam dicoret. Tahan, keputusan belum dikeluarkan lagi. Ya. Tu. Hendaklah kita ada perasaan kasihan pada orang yang dituduh. Kalau dia berbuat maksiat, kita kasihan dia. Kenapalah kamu membiarkan diri kamu mengikut hawa nafsu? Kasihan. Ya, tengok Nabi SAW sangat kasihan pada umat ni. Memohon kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan tentang, iaitu perkara yang kedua, tentang hidayah. Selesai. Ya. Kemudian dia datang juga pada masa yang sama, iaitu memakan harta. Ambil harta orang tanpa hak. Macam scammer tu. Takutlah kamu terhadap hadis ini. Orang tu bekerja siang malam, simpan dia, ya sampai pencin, ya, ratus ribu habis keluar begitu je, disebabkan oleh penipuan yang dia buat. Begitu juga orang yang berniaga di kedai-kedai, dia datang pula macam gangster kampung, ya, kemudian kena bayar wang perlindungan. Sebulan kena bayar 300, 700, tengoklah jenis perniagaan. Tak bayar siap kau, pukul kau. Ya, pukul kawan tu. Itu zalim. Siap diri kamu nanti di akhirat. Di dunia kamu berwenang-wenang melakukan kezaliman, tapi Allah, ya, ada hari pembalasan. Allah Maha Adil.
Ya, dia banyak tak berlaku, banyak. Orang baru nak memulakan perniagaan, dia datang. Ya, dia minta duit dan sebagainya. Dia duduk saja. Ya, pemalas. Menggunakan kekuasaan yang ada pada dia untuk menindas orang. Ya. Kemudian menumpahkan darah. Ni bunuh orang tanpa hak. Ya. Mencuri. Jadi pembunuh upahan. Macam-macam lah. Dia menyihir orang sampai orang tu mati. Ya. Tu macam-macam bentuk dia buat. Ya, atau memukul. Kaki budi, pukul orang. Ya. Gangster. Ya, masya-Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faliyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nampaklah? Ini akibat. Tadi bawa pahala banyak. Ahli ibadah. Ni kalau datang ahli maksiat, apa ibadah pun tak ada. Kemudian jahat pula. Berganda-ganda. Ibarat orang tua kata, sudah jatuh ditimpa tangga. Jatuh kena lagi, tangga jatuh di kepala. Ya, bertindan-tindan. Tu malang sungguh nasibnya. Ya. Apa yang berlaku? Atas kezaliman dia yang dia lakukan pada sesama manusia. Kemudian diberikan yang ini dari kebaikannya dan yang itu dari kebaikannya. Ambil kebaikannya tu. Ganti. Dulu kamu zalim aku sekarang kebaikan kamu dapat kat aku. Apa tu kebaikan tu? Diganti dicagaran dengan pahala. Pahala amal tadi tu. Pahala puasa, pahala zakat, pahala solat. Bagi kat dia. Ya. Ini adalah berita gembira. Good news kepada orang-orang yang terzolimi ketika di dunia. Jadi jangan sedih kalau orang zolim kita. Itu sebagai bentuk Allah nak bagi kita nanti keuntungan di negeri akhirat. Di dunia kita tak payah banyak amal. Kita buat yang wajib je. Seperti hari sebelum ni. Ya. Yang datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, adakah aku masuk syurga? Aku solat, aku puasa. Ya. Aku solat, aku puasa. Aku halalkan yang halal. Aku haramkan yang haram. Kemudian aku buat yang tu je. Masuk syurga? Masuk. Masuk. Nampak? Ni, orang buat zalim. Ditangkap. Ya. Dizolimi, ditangkap, dituduh. Padahal tak terbukti. Masuk penjara dia 2-3 tahun. Jangan salahkan mereka itu. Bersyukur pada mereka. Sebab apa? Dengan dimasuk dalam penjara, dia makan dapat pahala dia. Pahala orang yang menzalimi dia tu. Kemudian Allah nak didik dia. Tarbiyah di dalam penjara. Dia boleh berdakwah pada ahli penjara. Ya, kalau ustaz masuk penjara. Ya, orang banduan tanya, ustaz masuk penjara kenapa? Saya mengajar. Dia mengajar apa? Quran dan hadis. Tapi tak ada tauliah. Minta tauliah tak dapat. Ketangkap masuk sini. Ya kau ustaz. Ya Allah, orang macam ustaz pun boleh ketangkap. Kalau kami ni padan lah mencuri bagai-bagai. Akhirnya ya, banduan pula simpati. Banduan pun minta diajar oleh ustaz. Akhirnya bertaubat banduan tu. Ya, solat berjamaah lagi hidup dalam penjara. Nampak tak? Hikmah Allah hantar dia untuk berdakwah pada ahli penjara. Dan dia ada banyak masa ketika itu boleh hafal Quran. Yang dulu dia tak boleh hafal Quran. Bukan bermakna minta masuk penjara, tak. Tapi bila dah ditakdirkan masuk penjara, jangan sekali-kali berdendam dengan orang yang memasukkan kita ke dalam penjara. Kita bersyukur kerana itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Itulah nama takdir, redha. Tapi ramai orang gagal dalam bab ini. Sampai dia mengungkapkan perkataan, aku akan tuntut kezaliman kamu nanti di negeri akhirat. Ya, jangan begitu. Kasihani mereka. Sebagaimana Nabi SAW, ya Allah ampunilah kaumku kerana mereka tidak tahu. Barangkali nanti aku berharap daripada zuriat mereka akan ada orang yang beriman. Tengok akhlak Nabi SAW. Makbul dah depan Nabi SAW. Makbul lepas itu penduduk Mekah semua beriman. Jadilah Darul Islam. Di samping negeri Madinah jadi Darul Islam. Nampak tak? Tengok para ulama mencontohkan pada kita bagaimana mereka dipenjarakan. Banyak benda mereka berbuat. Menulis kitab, selesai kitab tafsir. Ya, kemudian berapa ramai yang bertaubat di dalam penjara. Kemudian berapa banyak masa dia boleh baca Quran. Contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara dia baca hampir lebih daripada 80 kali dia khatam Quran. Kemudian ayat yang dia baca yang terakhir adalah innalil muttaqina mafaza. Kalau kata saya itulah ayat terakhir. Kemudian dia selepas itu meninggal dunia. Hujung ayatnya adalah tentang orang yang bertakwa di dalam syurga. Itu di antara tanda-tanda husnul khatimah yang diharapkan, masya-Allah. Ya. Kemudian diberikan ini dari kebaikannya dan diberikan kebaikan. Maka jika kebaikannya telah habis, tak cukup dia. Sebab zalim sangat.
Macam-macam kejahatan dia buat terhadap orang itu. Ialah kezaliman yang paling besar apa? Membunuh orang. Betul kan? Patut elok-elok panjang umur, nak buat amal lagi, mati dah dia. Hilang kesempatan dia tu ke depan. Ni dia. Habis kebaikan orang tadi tu yang zalim tu. Nak buat apa lagi? Dia masih berhutang. Tak boleh bayar lagi. Lalu apa yang berlaku? Maka dia ambil dosa-dosa mereka pula. Dosa-dosa orang yang dizalimi tu, dosa dia tu pindah. Pahala orang tu dapat kat dia. Dosa dia pindah. Untunglah. Betul kan? Dosa kita diambil orang, kosong dosa kita. Pahala kita dah ada dah. Tambah lagi pahala dia. Kaya. Itulah orang kaya yang sejati di negeri akhirat. Di dunia dia miskin, di negeri akhirat dia sangat kaya. Kaya dengan apa? Dengan pahala. Sebab itu kita pernah sebut, jangan kita termasuk dalam salah satu atau ketiga-tiga kelompok manusia yang rugi di negeri akhirat akibat melakukan kezaliman. Satu, dia beramal ibadah, tapi dia melakukan syirik kepada Allah. Sia-sia. Pahala semua tolak. Allah tak redha, tak masuk syurga, kekal dalam neraka. Sebab apa? Melakukan syirik kepada Allah. Sebab tu wajib belajar syirik. Syirik seperti apa? Seperti melakukan sihir, berjumpa dengan bomok, minta khidmat bomok, ya, memakai tangkal azimat. Tak kira lah azimat tu bentuk macam mana. Bentuk capal ke, dia yakin tu ada azimat, out you go. Minta pada orang mati, ya, dan pelbagai lagi. Percaya kepada ramalan-ramalan, ya, tarikh lahir lah, bintang lah, berbagai. Itu semuanya syirkun akbar, ya. Tu menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tu juga adalah syirkun akbar, ya. Ini bukan senang-senang ni benda ni. Kalau tidak ada ilmu, ya, terdedah untuk jatuh kepadanya. Ini kezaliman yang paling besar, ya. Yang kedua, iaitu dia beramal, tapi amalnya tak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pun tertolak. Fahuwa raddun. Allah tak terima. Tak penuhi syarat. Syarat pertama penuh dah. Ikhlas kerana Allah. Dia solat. Tak ada orang kata solat ni dia tak ikhlas. Dia harap kepada Allah. Tapi solatnya tak ikut cara Nabi SAW. Dia langgar caranya, ya. Yang ketiga, ini dia hadis ni, iaitu dia muflis. Kerana apa? Melakukan kezaliman sesama manusia. Ya, akhirnya apa akibat dia? Maka dia dilemparkan, ya, ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Sebab itulah, ya, Allah Ta'ala memperingatkan di tangga yang pertama, iaitu wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Kezaliman kepada Allah apa tadi? Syirkun akbar. Allah itu dia wajib ditaati, dia wajib diibadahi, ya, dan dilarang untuk mengingkari terhadap, ya, larangan-larangan Allah, ya. Kemudian peringatan Allah, jangan pula zalim sesama kamu. Inilah yang telah kita jelaskan. Sebab itulah, ya, apa makna kezaliman? Apa makna kezaliman? Kezaliman adalah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, atau memperlakukan sesuatu, ya, yang bukan haknya atau miliknya dengan ketiadaan mendapat keizinan dari yang berkenaan. Kezaliman iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa maknanya? Contoh, kita sebagai hamba Allah, patut kita letak sebagai hamba Allah lah, bukan Tuhan, betul kan? Jadi kita kena taat pada Tuhan kita. Ya, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Allah. Sebab tu raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu dia, meletakkan di tempatnya. Jadi kalau kita alih tempat dia, maka itu adalah kezaliman, ya, tidak menunaikan perintah Allah, ya, meninggalkan tegahan Allah, ya. Itu dia. Contoh, kopiah letak dia di mana? Kepala tu. Tapi kalau kopiah letak kat lutut, adil ke tak? Tak adil. Salah tempat, salah penempatan, zalim juga, ya. Naik kereta umpamanya, kereta tu maksima dia total kilogram, katakan 400 kg. 5 orang duduk, katakan 5 kali 5 250 kg. Kereta tu maksima boleh ambil 1,5 je. Jadi lebih tak? Telah melakukan kezaliman. Kereta itu terzalimi. Walaupun dia tak bernyawa. Sebab kapasiti dia maksima 150 kg. Pergi letak sampai 400. Apa jadi pada kereta tu sebenarnya?
Cepat rosak pancit dan macam-macam lah. Rosak enjin. Zalim juga. Ya. Tu. Macam kita naik lori, bawa lebih muatan. Lori tu boleh bawa muatan dia katakan 10 tan. Tiba-tiba dia bawa 20 tan. Zalim tak? Zalim. Sebab tu dia kena kenakan denda. Sebab merosakkan jalan. Membahayakan orang lain. Zalim. Jadi kalau orang faham konsep ni, pasti dia tak langgar undang-undang. Melanggar undang-undang tu zalim. Lampu merah dia langgar, double lane dia langgar. Ya. Jalan tepi tu dia langgar, lane emergency dia masuk. Itu yang banyak berlaku aksiden. Nampak? Dalam dunia pun ya ada undang-undang. Apatah lagi yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Jadi, ya peringatan Allah nombor 1, jangan zalim. Ya. Apatah lagi dua benda yang paling wajib kita tinggalkan, zalim terhadap Allah Taala dan zalim sesama manusia. Apatah lagi mereka itu adalah para pemimpin. Ya. Apatah lagi peringatan Nabi SAW, takutlah terhadap orang yang terzolimi. Sebab Allah bagi satu keistimewaan kepada orang yang dizolimi. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah terhadap doa orang yang dizolimi. Kerana doa dia, kata Nabi SAW, ya, wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Ni orang kafir ni. Ya. Meskipun dia seorang kafir, dia terzolimi. Orang kafir berdoa tak? Berdoa. Dalam Quran itu disebut, bila pergi ke laut kena pukul ombak, dia pergi serah diri minta doa kepada Allah. Selamat dia. Tapi bila balik semula ke pantai, buat syirik balik. Ketika itu dia mengikhlaskan ya permintaan doanya kepada Allah. Allah sifatnya adalah maha memperkenalkan doa. Tak kira orang kafir ke orang Islam minta, Allah bagi di dunia. Nikmat. Sebab tu orang kafir tengok kaya dia, minta apa pun dia usaha, rajin, kaya dia, Allah bagi. Ya, itu menunjukkan keadilan Allah dalam urusan dunia. Allah bagi pada sesiapa. Tetapi nanti di negeri akhirat Allah tak bagi, iaitu syurga seluas langit dan bumi. Ya, sebab apa? Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi meskipun dia seorang kafir. Apatah lagi kalau dia seorang mukmin. Kerana apa? Sebab iaitu fa innahu laisa dunaha hijabun. Ya, di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Jadi di antara doa yang sangat mustajab adalah doa orang yang terzalimi. Sebab itu ada ulama mengisahkan, mereka orang alim. Ketika dah berlalu lama masa, sekitar 40 tahun atau 50 tahun, tiba-tiba mereka diuji dengan Allah, oleh Allah dengan sesuatu. Lalu dia teringat, rupa-rupanya aku dulu 40 atau 50 tahun pernah melakukan kezoliman dengan satu ungkapan terhadap seseorang. Sekarang aku terima pembalasannya. Barangkali orang itu berdoa kepada Allah. 40 atau 50 tahun baru Allah ya makbulkan permintaannya. Dan orang yang terkena tadi itu, doa orang terzalimi itu adalah orang yang soleh, alim, ulama. Tambah yang tak ulama lagi lah. Ya, senang untuk terkena doa yang daripada orang yang terzalim. Ya, sebab itulah indah sungguh ya satu ungkapan ya syair ni. Baik-baik syair. Dia kata apa? La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran. Janganlah kamu sekali-kali melakukan kezaliman. Ya, ketika mana kamu berkuasa. Dia khusus kepada orang yang memiliki kekuasaan. Tak kira lah pemerintah, penguatkuasa, polis, kastam, apa-apalah, JPJ ni yang ada kuasa dia. Dia boleh jatuhkan hukuman pada orang, boleh denda, boleh tangkap. Ya, macam-macam lah. Janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim sekiranya kamu berkuasa. Bentak-bentak orang, ugut-ugut orang. Ya. Padahal kawan tu salah sikit aja, kecil saja, dibesar-besarkan. Ya, dengan bengisnya menyalahkan orang, padahal tak patut dia bersikap begitu. Cakap elok-elok, apa salahnya? Adab. Apatah lagi ketika itu orang yang sedang dia berinteraksi orang tua-tua, yang pakai ayah dah. Ya, bahasanya kasar, kesat, kurang ajar, tak padan dengan jawatannya. Padahal kita bergantung pada dia sebab dia yang menjaga keselamatan. Contoh di umum. Lalu fazulmu akhirahu ya'tika bin nadam. Sebab ya, kezaliman itu akan berakhir dengan penyesalan. Orang-orang yang zalim mesti mereka menyesal, betul kan? Menggigit jari mereka nanti di negeri akhirat. Dan yang paling menyesal iaitu pelaku-pelaku kesyirikan, orang-orang kafir.
Fir'aun menyesal, ya, Haman menyesal, Namrud menyesal, Korun menyesal. Semuanya penentang-penentang para rasul menyesal semuanya. Ya. Sebab apa? Sebab telah dinampakkan balasan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Namat uyunuka wal mazlumu muntabihun. Ya. Mata kamu tidur. Ni orang yang zalim ni, dia tidur lena. Ya. Sedangkan orang yang kamu zalimi itu selalu terjaga. Orang yang dizalimi terjaga betul kan? Dia ingat ni, aku telah dizalimi ya Allah. Ya. Maka ketika tu dia buat apa? Ni angkat tangan. Ya. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam. Ya, dia mendoakan akan keburukan atasmu. Sedangkan mata Allah itu tidak pernah tertidur. Apa maknanya? Allah mendengar dan memperkenankan doa orang yang terzalimi. Bahaya tak ni? Takut tak? Kita boleh bebas. Ya. Kita tak sedar, kita sedang berjalan di bawah takdir Allah, menunggu saat-saatnya doa orang yang terzalimi itu dikuasakan oleh Allah. Bila sampai waktunya, kamu akan dapatlah pembalasan. Ya, sejahat-jahat kamu nanti akan sampai penghujungnya. Kamu pula akan menerima pembalasan yang lebih sadis, ya, terhadap kezaliman kamu. Cuba lihat tu Fir'aun. Jahat tak dia? Sangat jahat. Menganiaya Bani Israel. Ya. Kemudian apa jadi kesudahan dia? Habis harta kekayaan dia. Ya, ditinggalkan. Tenggelamkan. Kemudian tinggal untuk orang yang ditinggalkan. Mereka lah yang menikmatinya. Dia ke mana? Tenggelam dalam laut bersama bala tentera dia. Dan Allah menghinanya dengan dikekalkan jasadnya sampai sekarang. Inilah dia contoh, ya, orang yang di antara orang yang zalim di atas muka bumi, yaitu sampai berani mengaku ana rabbukumul a'la. Jadi menjadi peringatan pada para pemimpin. Ya, tak kira dia pemimpin kafir atau pemimpin yang Islam, nasib kamu sama saja nanti. Kalau kamu melakukan kezuliman, tidak menunaikan hak rakyat, bahkan melakukan penipuan, ya, tindakan kekerasan, penindasan, penganiayaan, maka nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan wajah kamu tertunduk, takut dan khawatir. Ya. Siapa saja, jadi pemimpin di organisasi, jadi pemimpin dalam rumah tangga, jadi pemimpin masyarakat, tok penghulu, tok penggawa, tak kira lah apa saja ketua, sampai yang paling tinggi. Ya. Dan jadi pemimpin, kezaliman dia datang daripada dua arah tanpa kecuali, iaitu kezaliman dia dengan Allah. Dia tak menegakkan perintah Allah, dia jawab nanti di hadapan Allah. Ya. Dia tak tegakkan perkara-perkara berkaitan dengan maslahat rakyatnya, dia juga akan jawab. Jadi macam mana dia nak selamat? Hendaklah dia khawatir dan takut. Sebab itu wahai para pemimpin, hendaklah kamu, di samping kamu buat pengumuman itu dan ini, pengumuman ekonomi lah, ya, pengumuman COVID lah, buat juga pengumuman minta maaf kepada rakyat di atas kekurangan, ya, kealpaan, ada benda yang terlepas terhadap kewajipan terhadap rakyat, minta maaf. Kerana bila sampai waktu kamu meninggalkan dunia, sudah tidak ada lagi peluang untuk kamu, ya, meminta maaf kepada rakyat. Nanti seluruh rakyat kamu yang 30 juta, 40 juta itu akan tegak berdiri bersama kamu di Yaumul Mahsyar, akan menegakkan hujah di hadapan Allah. Inilah pemimpin ni yang dulu menzalimi kami. Tidak memberikan perhatian terhadap kesulitan dan kepayahan, rintihan suara hati kami. Maka ketika itu bagaimana dia nak berhadapan dengan rakyatnya yang banyak, apatah lagi berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, semoga Allah menyelamatkan kita daripada melakukan kezaliman, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga terhadap sesama manusia. Dan sebab itulah kita kena tanam dalam diri kita prinsip, iaitu kita memaafkan semua orang yang telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Maknanya kita maafkan mereka semuanya, walaupun mereka pernah membuat kezaliman yang tak dapat, ya, kita maafkan, tapi kita maafkan. Sebab apa? Supaya mereka itu selamat nanti di negeri akhirat. Kita hendakkan saudara-saudara kita itu masuk syurga.
Ya, bersama juga dengan kita. Kita berharap masuk syurga, begitu juga mereka. Kerana tak patut seorang Muslim dia membenci saudaranya. Hendaklah ada perasaan kasihan dan berharap agar Allah mengampuni dosa. Dan begitu juga kita memiliki harapan juga kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, juga mengampuni dosa-dosa kita keseluruhannya terhadap mereka. Maka dengan itu dapatlah sama-sama kita nanti selamat di hari penghisapan, iaitu terhadap kezoliman yang tak akan ditinggalkan oleh Allah. Iaitu kezoliman apa tadi? Iaitu ya kezoliman ya fima bainahu wa baina rabbi. Ya fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbi. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa memiliki sifat pemaaf dan mengharapkan orang lain juga memaafkan kita. Baik, selesai sudah. Baru yang pertama. Kerana apa ini penting? Sebab inilah yang banyak orang terjerumus. Dan orang yang paling banyak rugi di akhirat, kategori yang pertama. Melakukan kezaliman pada Allah dan melakukan kezaliman sesama manusia. Dan yang paling banyak mudah kita lakukan kezaliman sesama manusia. Apa kezaliman manusia lain? Yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jiran kita susah, kita tak ambil peduli. Adik-beradik kita susah, kita tak pernah ambil peduli. Padahal dia sangat mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada kita. Itu kan kezaliman. Itu belum lagi kezaliman kita dengan makhluk selain daripada manusia. Alam sekitar. Ya. Tu. Mencemarkan alam. Buang sampah dalam longkang sampai banjir kilat. Penyebabnya kita. Musibahnya kena orang lain. Rumah orang lain yang tenggelam. Asbab kita tadi. Nampak tak? Banyak lagi ni. Bawa kereta memberbahayakan orang lain. Asbab kita, dia mengelak, dia terbabas, jatuh gaul, mati dia satu keluarga. Kita terus jalan terus. Ni kezaliman tadi. Kezaliman. Ni ya Allah, patilnya Pak. Semoga Allah menjauhkan kita daripada kezaliman yang sengaja atau tidak sengaja. Satu lagi kezaliman. Kezaliman apa? Kezaliman tidak melakukan naik muka. Itu termasuk. Itu termasuk kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Ini yang kita sebut tentang ad-dinun nasihah. Kena menasihati ahli keluarga kita. Kalau tidak, kita melakukan kezaliman. Kita tak boleh direct jumpa dia bercakap, kita tak ada kemahiran. Kemudian kita takut mudarat datang, tulis WhatsApp. Ada kemungkaran, tegur. Dia terima tak dia terima, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kewajipan kita telah sampai, tegak hujah. Kita kena tegakkan hujah. Ya, jangan kita saja selamat menuntut ilmu bagai-bagai, tapi adik-beradik dibiarkan. Kita kuliah umpamanya, kita hantar dalam grup family kita. Follow Facebook saya, dengar kuliah. Ya, dia nak dengar atau tidak, itu hidayah milik Allah. Nanti akan datang yang kedua, iaitu ya Nabi SAW menyebutkan yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. InsyaAllah besok subuh kita akan sambung, iaitu tentang firman Allah Ta'ala hadis kursi ini, iaitu ya tentang peringatan Allah Ta'ala kepada kita tentang hidayah, ya, dan lawannya adalah iaitu kesesatan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada melakukan kezaliman. Ya, tidak sekali-kali melakukan kezaliman walaupun sebesar zarah, apatah lagi yang besar yang nampak dengan mata kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik dan ihsan. Berbuat adil dan ihsan. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah anugerah Allah, dan kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung. Dan nikmat yang paling besar adalah hidayah alal Islam wa ilal Islam. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kita sesama kita. Dan dengan itu Allah himpunkan kita nanti di dalam syurga bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat bersama dengan Nabi SAW serta ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.